Okay, hi, Assalamualaikum semua. So, kita masih lagi topik ketiga. We're talking about square, square root, cube and cube root. So, teacher akan buat recap sikit untuk kamu punya masalah ni lah. Kuasa 2 dan punca kuasa 2 dahulu. So, last few weeks, ada nota ni menulis semua, Tata tiba-tiba hilang. Because teacher terhilang sebenarnya 4 hari data teacher dalam WhatsApp. So, I can only recover the day previous day before that. So basically, apa pun, teacher akan cuba recap untuk kamu supaya kamu ingat balik apa yang kita belajar minggu-minggu lepas. So, untuk yang ni, first sekali kita akan buat, uh, kita akan cuba menentukan, ni soal, ni cerita dia ni, nak menentukan sama ada nombor yang berikut adalah kuasa 2 sempurna atau bukan. Now, before we started, apa maksud kuasa 2 sempurna, Dani? What does it mean by kuasa 2 sempurna, Dani? Hello? You there? Hello? Kuasa 2 sempurna. Hello? Can you hear me? Daddy, can you hear me? Hello, Hello? Can you hear me? I was in the toilet. Okay. Yes, I can hear you. Okay, what does it mean by kuasa 2 sempurna? Okay. Kuasa 2 sempurna adalah terdapat dua kumpulan faktor perdana yang sama ataupun didarab dengan dua faktor yang sama. Right? Because that is kuasa 2 sempurna. For example, 100. What multiplied by what is equals to 100? It's 10. Multiply with another 10. Right? Okay. Dapat tak yang tu? Understand that? Yes. Okay. So, daripada sini, kita dapat cari faktor perdana, which is 5 multiplied by 2, and this is also 5 multiplies by 2. So, there are two groups of prime factors, which is the same. Itu silap. Okay. So, how do we tell it? Senang je, maknanya ini adalah kuasa 2 sempurna. Dia tak ada perpuluhan. Ya? Dia dibahagi dengan keadaan yang sangat cantik. Oleh itu, ini kuasa 2 sempurna. We put ya lah. And then this one, ya or no? It's 12 multiplied by 12, right? So, also, yes. Ini you boleh buka lah. Jadi, berapa? 4 times. 6. Ya, ini buka lagi 2 times 2. Yes. Alright, next one. 90. What multiplied by what is 90? Apa darab apa dapat 90? 35 multiplied by 2. 9 multiplied by 5. So, you see, on your left side is not the same as your right side. Thus, this one is not kuasa 2 sempurna. Okay. Yang ini pula, 324. Apa darab apa dapat 324 dah ni? Ingat table yang Umi tunjuk hari tu? There's a table I showed you last time. Telling that there are some things here. I think I remember the table, but the table is not with me. 4, right? So, ini adalah table kuasa 2 sempurna dan punca kuasa 2 sempurna. So, untuk soalan tadi, 3, 2, 4. Tengok kat table sini. You see here, dekat table sini, 324. So, nombor apa kat sini? 18 square. 18 kuasa 2. Macam tu. Okay, so kita balik, kita tahulah. Baik. Kenapa pula ke kosong ni, bro? Oh, sini. Okay, so yang ni 3 kuasa 2 adalah 18 darab 18. Which kita juga tahu 9 darab dengan 2. 9 ni adalah 3 darab 3. So, kita stop kat sini lah. Dia sama je. Belah kiri dengan belah kanan sama. So, yes. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Nombor untuk kuasa 2 sempurna. Kalau nak tahu lagi, kan? Ni macam ni kan? Dia macam ni. So, kalau nak tahu lagi, kuasa 2 sempurna macam mana, patah balik pergi ke tempat tadi. Iaitu yang ni.
Semua list dia ada kat sini. 102, 1. 202, 4. 302, 9. 402, 16. At least you guys have to see this one time. Last week, Umi ada suruh buat kan? Teacher ada suruh buat. Yang ini sekali kan? 502, 25. 602, 36. 702, 49. 802, 64. 902, 81. Ha, ni semua orang terror dah. Sampai 1202 dah terror dah. 144. Kan? 1302, 169, 196, 225. Ni semua kamu kena tahu. 256. And then what is this? 289, 324, 361, 400, 441 sampai. Dia sepatutnya sampai apa tau? Sampai 30 sebenarnya. Sampai 900. But sampai sini pun okey. 625. At least kamu dapat tengok sekali. Okay? That is how you do it. Alright. Nah, patah balik pergi ke soalan tadi. Nak cari punca bagi setiap yang berikut. How do we find punca? Okay, kalau soalan tu macam minggu lepas dia bagi punca kuasa untuk 16, kita tahu 4 lah. Sebab punca kuasa 16 ini adalah punca kuasa untuk 4 darab 4. Which is also equals to 4. Macam tu. But yang ni, on the other hand, we do not know how to do this. But teacher selalu suruh buat apa kalau jumpa soalan yang ada perpuluhan ni? How do we do it first? Macam mana nak buat? Nah, ingat lagi tak? That's why I do recapping. Tukar nombor perpuluhan kepada pecahan. Tak tukar, you guys tak boleh buat. Baik, teacher macam mana nak tukar? Okay, yang ni 0.81. Lompat ke kanan 2 kali. Bermaksud 81 bahagi 100. You see? Macam tu. Ini bermaksud punca kuasa 81, punca kuasakan juga dengan 100. Okey, takat ni siapa faham? Boleh faham tak? Dan ni? Hai Harith. I do not know you're in. Malik faham? Boleh. Faham. Okay, that's good. Harith faham? Say something, type in something. Okay. So, punca kuasa 2, 81 adalah 9. Punca kuasa 2, 100 adalah 10. And that's why kamu dapat 9/10. And then you can convert it back if the question want you to answer it in decimal ataupun puluhan. Tukar balik 9/10 jadi 0.9. That is how you answer the question. Bukan main hantam kromo saja. So, this is huge hints. If you do not convert it into pecahan, you can't do. You cannot solve the problem. Alright? So, that is how. So, as for this one, saya rasa kamu tak ada isu kot. Untuk yang ni, 25/36. Kan, dah tahu kan? Ni pun tahu kan? Okay, so last week we've done this one. Okay, untuk yang ni pula, ni kuasa 2 jika seandainya kita ada nilai negatif. Okay, ini bermaksud negatif 6 kuasa 2. Bermaksud, you kena buat negatif 6. You darabkan dengan sekali lagi, negatif 6. Kan kuasa 2 maksudnya 2 kali. Baru you dapat jawapan. Negatif dengan negatif dapat positif. Kita tak tulislah kalau positif. 6 darab 6, 36. Okay, this is how you do it. Now, yang ni pun sama juga. 2 kali macam ni. But, if in case the question is like this, negative and then 7 kat dalam square. If you see something like this coming, what you need to understand is, negatif kat luar ni bermaksud negatif 1 darab dengan 7 square. So, it means negatif 1 darab 7 darab 7. So, 7 darab 7, 49. Negatif, lepas tu 49 darab pula dengan negatif 1. So, kita akan dapat remain as negatif 49. So, that is how. That is something that you need to, faham lah, note out. Okay, teacher agak akan laju sikit sebab ini hanyalah recap. As I told you, this is recapping session sahaja. Untuk yang ni, 1.2 square, it means 1.2 multiply again with itself, 1.2. You can calculate pakai calculator kalau dia bagi. Kalau dia tak bagi, tukar jadi 12/10 darab 12/10. So, actually, you akan dapat 144/100. Alright? So, this is the answer. Tukar balik ni kepada tukar kepada perpuluhan. So, you will get
Kenapa teacher lompat ke kiri? Sebab dia bagi 100 dua kali, dua bulatan. Bukan, dua zero kat sini. So, lompat loop dua kali. Because we have 2 zero over here to the left. Sebab apa to the left? Sebab bahagi. So, your final answer will be 1.44. And this is how we do it. Okay, siapa yang macam tak faham lagi kat sini? Macam mana buat? Because if you don't, I like to repeat. If you have already understand, we should proceed. Okay? Faham tak? Faham? No, Which one? the ones with the brackets. What question? Number of question, please? I think it was 4. Number 4. So this one. Is it this one? Yeah. Okay. Now I'm gonna repeat myself again. So how do we do this? How do we understand this? Okay, negative 6 meaning negative 6 square, meaning negative 6 has to be multiplied by itself. Once again, because this is 2. 1 time, 2 times. There are 2 multiplication happen here. And then by itself, negative 6 multiplied by negative 6. So you'll be getting negative 6 square. Okay. Kat situ, faham tak? How about number 5? No, this one. Do you understand this? Yes. Okay. So negative multiplied by negative is positive, right? Yes. But we don't really write positive. We don't have to write positive. That is how. Okay. Now, 6 multiplied by 6. The answer is 36. Okay. So I think you get this one quite crystal clear. But your main question is, The next one. what's the difference between number 4 and number 5? The one that I just gave you, the examples, right? Hello? Danny? Hello? Faham tak? Okay, I'm going to show this one again. This is, I'm giving you not example as the books gives, but I'm giving you something different. What if the negative is outside of the brackets, like this and then square? What does it mean? You have to understand the meaning of it first. This one means negative 6 square. So negative 6 multiplied by negative 6. Yang ni means negative over here means negative 1. Multiply with 7 square. Do you understand that? I just copy back 7 square here. But negative here means negative 1. So did you get that? Yes. Okay, that's good. Now, negative 1 here, multiplied by 7 square. 7 times 7. So this is what it means, 7 square. This is how we elaborate 7 square. Do you understand that? This one, 7 times 7. You. Okay. Now, since we have 7 times 7, you should solve this problem. What is 7 times 7? 49, right? Danny, you need to work on your multiplication as well. Okay, so this is 49. 49 multiplied with negative 1 is negative 49. Okay. Are we clear on this, dear? Yes. Okay. I think before we proceed to the next one, I like you to do sort of like work. Okay, Danny, you'll do this one. Harith and Malik yang ni. Okay. Bukan. Salah. Sorry. Salah. Okay. Macam ni. Soalan ni macam ni. Cuci tukar. Yang ini jadi negative 21 square. Yang ni sama soalan dia. So, all of you kena buat soalan yang sama. Nombor 6 dan nombor 9. Okay, I'm giving you 3 minutes. 1.5 minute for this one, another 1.5 for number 9. Okay, 3 minutes. Finish both of the questions. Send it to me ASAP. Teacher nak tengok. Contoh ada kat sini. You can tengok contoh nombor 4 dengan nombor 5. Nombor 5 ni untuk 6. Nombor 4 ni untuk nombor 9. Contoh dia. Okay, now you may do now. Thank you. Snap photo, send it to me. Alright, now I'm going to go with number 6 over here. Number 6 ni, ada yang dah buat betul ya. Negatif. Jawapan akhir dia. Kamu kena ada expectation untuk jawapan akhir. Negatif or positif. In this case, kalau kamu tengok, in this case,
Jawapan dia negatif. So, jawapan akhir dia negatif. Ni pula jawapan akhir dia positif. You should by now know how to forecast. Apa nak keluar kejap lagi? Negatif ke positif? Kena foreseen nampak ni. Okay. As for this one, ini negatif 1, 21 darab 21. This is how you do it. Yes, Malik got it correct. So, negatif, berapa Malik? 100 berapa? 21 multiplied by 21, what is the answer? 441. 441. Okay, so this is the answer. Good job. Alright, as for this one, ini different pula. Ni kita boleh expect apa? Negatif or positif? Kan? So, dia negatif 1.7. Multiply again with negative 1.7. So, negatif dengan negatif positif. So, you tak payah tulis. 1.7 multiply with 1.7. Kalau tak tahu, buat 17 per 10 darab 17 per 10. In case kalau kamu tak ada calculator, kalau ada, boleh je. Multiply terus. So, what is the answer will be? Like, Malik? What is 17 kuasa 2? Saya tak ingat. Kamu ingat? Okay, that's good. 289. Kalau nombor perpuluhan boleh kira guna. Okey, terpulang pada soalan. Kalau boleh, lebih mudah. Okey, kalau biasanya dia train kita untuk memahami. Okay, you guys have to understand one thing. Sometimes kita kata, kenapa kita nak belajar semua ni? Because calculator is not allowed to use. Okay, kita kena hitung tapi tanpa menggunakan calculator. Kalau guna calculator, kamu ingat susah-susah teacher nak explain kan? Tak payah explain. Senang, tekan gerbek-gerbek dapat dah. So, this one is, again, berapa tu? Jawapan dia tu? Dani buat betul juga tadi, where is it? Mana Dani? Okay, so Dani punya jawapan 289. Yes. The answer is 289 per 100. So, jam tuak dua kali. So, you akan dapat 2.89. Good job. So, I think you guys tak ada masalah kot. Nak buat yang ni tak ada masalah. So, I'll skip. We're gonna go with doing this one. Okay, yang tadi tu dia tak bagi guna calculator. Yang ni baru kamu belajar guna calculator. So, yang ni pun minggu lepas pakat terror dah. Instruction pun dah sangat jelas. Okay, just this one. Boleh tak? Yang ni dengan yang ni guna calculator. Dua-dua kamu. Semua orang tolong gunakan calculator nombor 20 dan 21. So, tell me what is the answer be like nombor 20. Sekarang. Teacher? Can you guys see my calculator? Can or not? Nampak? Malik, nampak tak? Nampak. Okay. So, kalau ada soalan macam ni, nampak mula-mula sekali dia cakap ni kurungan. Lepas tu baru dah gedebak-gedebak dalam tu. Lepas tu tutup kurungan. Kuasa 2. Tengok teacher buat macam ni. Kurungan. Negatif. 16.7. Tutup kurungan. Kuasa 2. Macam tu nampak? Dia keluarlah sebiji macam ni. Kan semua ni. See? Dia akan keluar nombor dalam bentuk pecahan. Convert. Kalau nak convert, tekan S ke D ke S ni. Decimal ke apa ni. So, kamu akan dapat jawapan dia 278.89. So, this is how. Kalau guna calculator, nombor perpuluhan boleh. Tapi kalau kamu guna dia dan nama dia bukanlah kuasa 2 sempurna. Sebab dia ada perpuluhan. Kuasa 2 sempurna, dia akan dapat nombor bulat seketul. Dia tak ada perpuluhan. Okay. So, ini satu lagi nota. Bukan kuasa 2 sempurna.
Kenapa? Sebab ada perpuluhan. Okey. Faham yang ni? Okey tak? So, untuk yang seterusnya, nombor 21, kita nak tengok macam mana nak tekan benda ni. Ni dia, kurungan. Kemudian, tengok dia ada pecahan atas dan bawah. Untuk atas dan bawah, kamu kena tekan ni. Simbol yang macam ni. Nampak tak? Bila teacher tekan, dia akan keluar nampak kotak atas, kotak bawah. So, kotak atas, tekan 27. Pergi ke bawah. Nak pergi ke bawah, tekan ni. Kemudian, tekan 31 lah. Kita buat soalan nombor 21 sekarang. Okay. Kalau kamu tekan terus kurungan, dia akan kurung yang bawah. Nampak tak? Salah. Dia tak sama macam ni. So, be careful on that one. You might do mistake. So, jangan kurung kat situ. Tekan dulu pergi ke kanan. Bila dia keluar besar, tik-tik tu, dia punya bar tu. Dia punya writing bar tu, dia keluar besar. Baru tekan, tutup kurungan. Barulah kurungan tu sama besar dengan kurungan yang kamu ada kat sini. Okey, kemudian kuasa 2. As usual, kuasa 2 kat sini. Okey, nampak sebiji? Tekan sama dengan. As usual, dia akan keluar dalam bentuk pecahan. Tekan yang ni. Kamu akan dapat 0. Ambil 4 tempat perpuluhan sahaja. 0.759. Bukan 4 tempat perpuluhan. Silap. 3 tempat perpuluhan. So, this is how you do it lah. Okay, ada siapa yang tak faham dan nak minta teacher explain? Anybody? Siapa tak faham? I like you guys to try. Few question. Maybe this one and this question. Cuba sekarang. And then I give you 2 minutes. And then kalau tak dapat juga, bagi tahu teacher yang mana tak dapat. Okay. Dani try. Malik try. Harith try. Okay. Lama. Okay. Untuk student yang tak sempat masuk kelas, Mukri dan kawan-kawan mana yang lain yang terbabas. So, pause. Kamu tekan pause dan cuba jawab nombor 15 dan nombor 19. Okay. Kemudian kita akan check jawapan sekejap lagi. Pakai calculator. So, kita tengok sama ada jawapan tu betul ya. 27889. Okay. So, the calculator is here. Malik dah siap dah? Dah. Dah. Okay. So, teacher akan buka ni yang... Okay. I hope you can see my calculator now. Okay. Untuk yang ni, nombor 15. What should we do first? Before we tekan calculator ke or whatsoever. What should we do first? Boleh tekan calculator terus ke? Of course you can lah. But it is wise for you kalau calculator lama kamu boleh tekan bahagi ni 2 kali. Tapi teacher tak suggest kamu nak tekan ni 2 kali atau kamu tekan yang ni. Okay. Kurungan macam biasa. Sini kurungan. So, sini kurungan. Kemudian negatif 138. Ni atas ni yang ada 3 ni. Tekan shift. Tekan ni. So, kita akan dapat 3 box macam ni. Nampak tak? So, yang tu kamu tekan negatif 1. And then naik atas. Atau pergi kanan. Nampak? Pergi kanan boleh dapat sini. 3. Ke bawah 8. See? Kemudian tekan yang ni. Tutup balik kurungan kuasa 2. So, this is how. Sebiji. Nampak tak? Yang tu yang bestnya calculator class week ni. Kalau kamu tak ada calculator ni, kamu ada calculator Casio yang biasa. MS punya. Yang ni FX Ni FX. Kalau ada ni class week FX. Kamu punya MS. Kalau kamu ada MS, convert dulu ni. Pun boleh juga. Ataupun kamu pakai itu pun okey je. Cuma dia tak dapat display sebiji macam ni. Dia hanya satu display line. Yang ini 4 level of display line. Sebab tu kita nampak kuasa 2, 3, 4, 8 semua ada lagi bawah tu. Kan? So dia ada 4 layer. Okay. Lepas dapat yang ni, tekan sama dengan. Kita akan dapat macam ni. Tekan lagi sekali, kamu akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. 1.891.
Okay, so this is the answer. Untuk question nombor 15. Semua orang dapat? Kamu yang lain dapat tak? Malik dapat tak? Dani? I can't hear your voice. Dapat tak? Teacher tak dengar. Kalau tak dengar, teacher tak boleh tolong. Haris dapat tak? Kalau tak dapat, untuk siapa yang tak dapat macam mana nak guna kalkulator yang macam teacher tu, this is what you do. Dalam kurungan tu, tulis juga. Tapi yang ni kamu convert dulu. Negatif, tulis tetap negatif. You cannot do anything about it lah. Tapi convert nombor pecahan ini kepada pecahan tak wajar dulu. 8 darab 1, 8. 9, 10, 11. So, kita ada 11 per 8 kuasa 2. Yang ini kamu guna pakai kalkulator. So, sekali lagi, buka kurungan. And then, kita ada atas bawah. So, kita ada negatif 11 per 8. Pergi kanan, tutup balik kuasa 2. Buat macam ni je. Then you will get the same answer. 1.891. Okay, cuba try tengok. Guna yang ni. Method ni. Cuba sekarang. Can you guys see the screen? Hello? Danny, are you still there? So, here's the screen. And then, untuk soalan nombor 19, jawapan dia macam ni. Buka kurungan. Negatif 73. Tutup kurungan kuasa 2. Alright. Sama dengan. Wow. Siapa dapat ni? 5329. 5,329. Okay. That is the answer ya. Menggunakan kalkulator. So, yang ni pun kita dah buat. Punca kuasa 100 adalah 10. Sebab punca kuasa 100 ni adalah 10 darab 10. 10 darab 10. Which is equal to 10. Ni samalah. Punca kuasa 49 adalah punca kuasa 7 darab 7. Which is 49. So, kamu dapat 7. Ni pun sama. When it comes to perpuluhan macam ni, teacher dah ajar minggu lepas. Kalau contohnya yang ni 0.36 So kita nak kena ubah jadi macam mana? Ubah kepada pecahan dahulu. 1, 2. So kita dapat punca kuasa 2 36 per 2 kali lompat ke kanan 100 2 sifar jadi 100. So punca kuasa 2 36 per 100. Ini bermaksud punca kuasa 36 bahagi punca kuasa 2 100. Punca kuasa 2 36 bahagi punca kuasa 2 100 which is actually equals to 6 per 10. Iaitu sama juga 0.6. Dia macam tu. So kalau kamu macam kat sekolah, heran. Macam mana kawan kamu dapat Macam mana dia tahu 0.6 bukan 6? Sebab kamu dah tahu 36 tu adalah 6 darab 6. So how dia buat? Dia tukar kepada pecahan dahulu. So make sure kamu pun tukar. Kalau kamu tukar insya-Allah tak ada problem. Sama juga yang ini 1 2 3 4. Kalau 4 lompat, 4 lah juga sifarnya. Okay, so 16 tulis balik. So 16 per yang ni. Punca kuasa 2. Dia orang ni semua. Ini bermaksud punca kuasa 2 16 bahagi punca kuasa 2 10,000. Okay. Punca kuasa 2 16 adalah 4. Punca kuasa 2 10,000 adalah 100. Maka jawapan akhir kamu adalah 0.04. Mana teacher tahu ni? 20 lompat ke kiri. 1, 2. Dekat sini so 0.04. Sebab apa teacher lompat ke kiri? Sebab dia kata bahagi. Kalau dia darab, kita ke kanan. Macam tu Ingat. Kalau dia kata darab, kamu lompat ke kanan. Kalau dia kata bahagi, kamu lompat ke kiri. Tak kisahlah lompat 2 kali ke, lompat sekali ke, lompat 4 kali ke, 5 kali, 10 kali. Terpulang kepada kosong kamu kat bawah. Okay. So, this is how kita jawab soalan ni yang kat sini. Untuk, teacher tak nak lepas lagi kamu ni yang ni. Untuk yang ni pula, ni sama je macam kamu jawab kat sini. Ni dah bagi dah. Punca kuasa 81 bermaksud atas kamu punca kuasa 2 kan 81 tu, bawah pun punca kuasa 2 kan 121. So punca kuasa 2 81 adalah 9. Punca kuasa 2 121 adalah apa dah ni? Yes. So this is the answer. Now
without further ado, teacher nak minta kamu buat sedikit latihan. Okay. Tak payah kalkulator dulu. Teacher nak kamu buat latihan ni. Teacher kecilkan sikit. Okay. Tolong buat latihan nombor 4 dan juga latihan nombor 12. Okay. You guys have 3 minit buat sekarang. Ada soalan tak? Hello, can you hear me? Yeah, now I can hear you. Do you understand everything that I've taught you in here just now? Faham tak? Okay, contoh dah ada kat sini. Sila salin contoh ni. Siap-siap. Salin dulu. Lepas salin, baru kamu buat nombor 4 dengan nombor 12. Salin dahulu. Kalau tak salin, kamu tak tahu pun. Okay, salin dahulu. Okay. Okay. Untuk student lain yang tak masuk kelas teacher, yang tak sempat bersama-sama teacher, tolong buat nombor 4 dan nombor 12 without using your calculator. So what you need to do, you need to jump like this ni. Ada lompat loop ni, toink-toink. Convert it first into fraction. Tukar nombor puluhan ni kepada pecahan. Manakala nombor pecahan ni kat sini, nombor pecahan bercampur, tukar kepada improper fraction. Kepada nombor pecahan tak wajar. Baru boleh selesaikan. So those are two tips on how you can answer the question. Okay, now pause video ni, buat sekarang. Answer be like. Now before you give me your answers, I like to know what you did first. What you need to do before you answer this question. Now tell me. Danny? How do I explain? You can tell me that you're converting it. Right? So what is the first steps? There are always steps on how you can answer the question, right? Okay, what is the first steps? Convert decimal to fraction. This is your first step. What is your second step? Simple. This is the first one. Second one, find the solution, find the answers. That's all. So now convert this one, please. How you convert 0.81 into decimal? What is the answer be like? Danny? How do I explain? You don't have to explain. I got it all in my mind, but I cannot explain. You have to learn how to let it out and try to explain it to people. Now, tell me, how do you convert this in fraction? I mean, like, you don't have to tell me how you convert it into fraction. What is the answer of 0.81 in fraction? 0.36 in decimal. Now, if I convert it into fraction, the answer will be 36 over 100. This is 0.81. And the answer in 81 over 100. Yes, that's it. Thank you, dear. Good job. And then, don't forget we have a surd or square root here. And this square roots mean square root for 81, and also it is square root for actually 100. So what is your answer for square root of 81, Danny? .9. Square root for 81 first. Oh. It's 9, right? Okay, now Yes. Square root for 100. 0. 10. I did 0. How come? Oh, there is a 1. Yes, exactly. Now I you cannot understand my own handwriting. know. Now work on your handwriting. Now 9 over 10 gives you 0.9. Your answer is correct. Good job. Okay. It's just in my class, this is not about getting only the answers, but you have to know how to write properly. You have to write down nicely, otherwise you're confused on things that you do on your own. Tulisan kamu tu kena cantik. Tulisan kena cantik, bersih. Jadi faham.
Step by step by step. Ni tak muat ni teacher tak step nombor 9 sampai 10 kat sini. Kalau muat memang teacher tak kat bawah. Gerbak, gerbak, gerbak. You know, cantik, properly done. Macam tu. Okay, that is how. So first thing first to help yourself is actually to work on your handwriting. Okay, now are you ready, Malik? Let's go. Let's help me with this Yes. one. Now, we're gonna have to convert this, right? Mix numbers into fraction. Into improper fraction first, right? So what your answer be like? This is mixed fraction. Mixed numbers, Convert it into improper. Okay, now convert it. What is your answer be like? 25 darab 1, 25 tambah 24. Jadi berapa, Malik? Apa teacher? 25 darab 1, 25 tambah 24. Jadi berapa? 25 tambah 24. 49, 49 over 100, ni bawah dia. 25, Yes, 25. So you see, this is how you convert it. Dah jadi improper. So this one means square root of 49 over square root of 25. Now, square root of 49 is, Malik? Square root of 49 is, tengok table yang kat dalam kelas tu, yang teacher bagi dalam kelas tu. Dalam group WhatsApp kita tu. If you do not know the answers, tengok table. Senang pun. Cepat. 7, Yes, sir. Square root of 25? 5. Pandai pun. So, 7 over 5 is the answer. But to be precise and a lot more proper, you have to convert it back into mixed numbers. 5 multiplied by 1 is 5 plus 2. Jadi 1, 2 per 5. So, that's it. So, did you guys happen to get this answer without calculator? Dapat dah? Dapat kan? Senang kan? Haris dapat, Haris? Nah, Okay, good job. So you can do the drills on your own actually, can also. Kan? Tak payah susah nak tunggu for teachers to help you with this. No need lah. You guys can do it on your own. So as for this one, teacher nak minta kamu buat tekan je calculator yang ni, tekan je calculator untuk yang ni as well. So untuk nombor 15, kejap teacher nak tunjuk macam mana. Okay. Now, can you guys see my calculator now? Can or cannot? Yes. Okay. It's also state out here on how you can press the calculator. If you do not know, please take a look on how I do it, how I'm gonna do it. And then if you still blur on how to do it, I do have recording for it. And then check on the recording and try yourself. Now, cert 123. Cert yang mana satu ni? Ataupun square root Cert, kalau kadang-kadang teacher cakap apa ni? Teacher cakap cert ni. Cert ni sama juga dengan square root sebenarnya. Punca kuasa 2. Iaitu apa? Iaitu ni simbol dia. Macam tu je pun. Iaitu punca kuasa 2 ni sama juga apa? Sama juga apa sahaja nilai X berkuasa 1/2. Nampak? Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Nampak tak? Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Okay, now get back to this one, number 15. Square root of 1, 2, 3. Tekan terus sama dengan point. Tekan lagi sekali S dengan D ni, kamu akan dapat 11.091. Okey, teacher rasa tak ada masalah. Teruskan yang kedua. Yang ini pun sama je, tak ada masalah. Dah pakai calculator, senang kacang goreng. Ambil 3 tempat perpuluhan Dia mesti 3 tempat perpuluhan. Nampak? 1, 2, 3. Okey. So, kita buat nombor 18. Square root 37.5. Okay, almost
the numbers that I like. I like 37.1. Okay, see, this is 37.5 numbers that we like, that have here. So, tekan sama dengan, kita akan dapat macam ni. Tekan sekali lagi SD ni. Kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan iaitu 6.124. Dah siap. Okay, now, please try this on your own nanti. Because, kamu nak try ni sekarang? Try nombor 17 pun juga. So, semua orang. Let me see, what is your answer be like? Tekan calculator, kita nak tengok jawapan ni kan? Okay, untuk jawapan 2.12, kita tekan search 2.12. So, kita akan dapat 1.456. So, that is the answer lah. Dalam 3 tempat perpuluhan. Be careful. Some of you still send dekat teacher yang bukan 3 tempat perpuluhan. Yang banyak lagi belakang ada gerbak-gerbak. You don't have to do that. Go for only 3 tempat perpuluhan. TP atau decimal places. Alright? Okay. Alright. So, teacher rasa yang ni tak ada isu dah. Kita pergi ke next one. So, those are recapping lah. Recap pun tak apalah sebab kita memang kena buat banyak pun. Alright, untuk yang ni, kali ni kita nak buat hasil darab. Hasil darab tanpa menggunakan kalkulator. As usual, kita tak guna kalkulator. Kita nak darab dulu. Minggu lepas, teacher dah suruh kamu senaraikan. Senaraikan 1702 apa, 2302 apa, 12702 apa. So, you guys have done it. Ni dah boleh buat. Okay. Kalau kamu nampak 17 set dengan 17 set sebenarnya apa dia ni? Okay, sebenarnya dia adalah 17 kuasa setengah. Darab 17 kuasa setengah. Ingat tak kita buat ni? Ni kita dah buat belum? Okay, kalau 17 kuasa setengah bermaksud setengah nombor yang indeks dia ni, nombor yang kuasa dia ni, kita kena tambahkan. Jadi setengah tambah setengah. Ini adalah kenapa ya dia dapat apa yang dia dapat kejap lagi. So, teacher tunjuk. 17 kuasa setengah. Okay, tak boleh kat sini, tak cukup. Tak cukup tempat conteng. So, teacher akan cari kertas untuk conteng. Ni. Okay. Kenapa orang tanya? Punca kuasa 17, kalau didarab dengan dirinya sendiri, iaitu punca kuasa 17, kita akan dapat jawapan dia 17. So, explanation dia kenapa? Okay. Explanation dia adalah berikut. 17, punca kuasa 217 ni bermaksud 17 berkuasa setengah. Didarab dengan, ini pun sama, 17 berkuasa setengah. Okey, apabila kuasanya sama dan asasnya juga sama, asas lah, yang penting asasnya sama, 17 dan 17. Bila kita buat pendaraban kepada asas yang sama, kita akan tambahkan kuasanya, iaitu 17 kuasa setengah tambah dengan kuasa setengah. Setengah kat sini, tambah dengan setengah kat sini. Sebab asas sama, tambah je kuasanya. So, 17 kuasa setengah tambah kuasa setengah, kita akan dapat setengah campur setengah adalah 1. So, 17 kuasa 1. Kalau kamu ambil kalkulator, tekan 17 kuasa 1 adalah 17. Apa-apa saja berkuasa 1 adalah dirinya sendiri. Ya. Okay. So, jawapan dia 17. This is the explanation. Kenapa punca kuasa sesuatu nombor didarab dengan dirinya sendiri, kamu akan dapat nombor itu balik. Ini adalah penyelesaian dan jalan kiranya. Okey. Kita balik kepada kerja kita tadi. So, senang nak ingat. Kalau senang nak ingat, kamu tak payah tulis macam ni. So, kalau kamu jumpa macam tu, tulis saja 17. Yang ini berapa? 23. Yang ini berapa? Guys. 127. Yes. Yang ini? 0.89. Good. I believe yang ni semua samalah, kamu dah pandai. Okay, good job. What about this one? What is the answer be like? Samalah, 7/11. Yang ni? 3/13. Yang ni? Yang ni? 4/7. Good job. Okay, now, this is going to be a little bit different. So, this is going to be a bit different, but I want you to know the answers. Set 2 darab set 32. Okay. Kita bawa pergi atas sebab jalan kiranya agak sedikit panjang. So, contoh kedua. Okay, ni contoh yang kedua.
Kita ada set 2 darab dengan set 32. Apakah jawapan dia? Okey, untuk soalan ni, kamu kena tulis. Okey, set 2 betul. Kembangkan set 32 ni. Apa darab apa dapat 32? Kamu kena tahu 2 darab 2, 4. 2 darab 2 darab 2, 8. 2 darab 2 darab 2 darab 2, 16. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, 32. Okey, setakat ni faham? This is tips. Macam mana nak jawab soalan ni. Okey. Sekarang kat sini, maksudnya 32 adalah 2 darab dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okay. Now, let's take a look closely on how we can answer the question. Punca kuasa 2 darab. Teacher akan buka setiap satu ni jadi punca kuasa 2 darab. Punca kuasa 2 ni 1, 2. Kita nak 5. 2, 3, 4, 5. Okey, nah. Tadi, dekat dalam tadi dia kata kalau ini dengan ini jadi 2. Ini dengan ini jadi 2. Ini dengan ini jadi 2. So, what is the final answer be like? 2 darab 2, 4. 4 darab 2 lah 8. Ataupun, Okay. Ataupun, ini 2. So, 8, 8, sekejap 8 adalah punca kuasa 2. Ini adalah, betul lah 8. 8, kejap. 2 darab 2. Ke dia nak dalam nilai? Kejap Kita tengok apa jawapan akhir dia nak. Dia nak yang tu je pun. Okey, betul lah tu 8. Okey, so kita pun teruslah jawab. Tak payah lagi buka-buka sebab dia nak terus jawapan. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. So, final answer is 8. Okey, siapa yang tak faham dekat ni? Faham tak? Faham. Okey, boleh salin lah sekarang. Cuba salin. It's a good exercise, for you. Okay, salin Untuk siapa yang tak sempat salin, teacher group masuk dalam group. Untuk minggu ini semua tips teacher dah bagi. So minggu ni memang banyak sikit teacher nak minta kamu ni. Tapi kalau teacher nak minta kamu buat, tolong tulis cantik-cantik. Tulis nombor soalan, tulis soalan dan baru tulis jawapan. So it's gonna be like a lot sikit lah kat kamu ni. Tulis elok-elok tertib tau. Jangan kamu tulis bertabu, matilah teacher nak check. Okay? Tulis dalam satu muka surat. Macam ni juga. Lebih kurang. Dia ada nombor soalan, ada soalan, lepas tu jawapan kat sini. Kan, jawapan kat bawah ni kan. Cukup. Soalan nombor 10, nombor 11, 12, 13, 14, 15. So, untuk kamu terror, topik ni memang teacher tak boleh skip. Memang ini adalah homework. Boleh tak? Tolong buat Dia tak susah pun. Senang je. Tapi, seandainya kamu tengah buat dan kamu tak faham, tolong message teacher, nombor 13 apa? Teacher, nombor 17 apa? Tulis nombor soalan, tulis soalan. Jangan salin soalan salah. Salin soalan salah, harulah. Kan? Macam tu. So, tolong tulis yang ni dan buat latihan. Ini crucially important. Kalau nak laju, tolong buat yang ni. Minggu depan topik ni dah habis. Kita dah boleh buat soalan pecutan. So, ini adalah antara benda yang kamu tak boleh skip lah. Kena buat juga. So, okay. Alright, teacher rasa takat itu saja. Yang ni teacher akan group dan masukkan dalam group. Untuk siapa yang tak datang, tolong tengok video ni. Ataupun siapa yang datang tapi masih tak faham, tolong tengok balik video ni yang teacher akan buat kejap lagi. Dia rending sekejap lah dalam 1-2 hours. And then teacher akan share kat kamu link untuk kamu tengok balik macam mana nak buat. Kalau tak faham. And then kalau tak faham juga, tolong message teacher. Untuk siapa yang dah datang tu, teacher tak boleh tengok pun. Kan? Sebab senang kacang. Lepas tu, message teacher jawapan kamu dan jalan kiri. Kalau yang ni kita dah buat nombor 10 tadi, just buat balik. Yang ini, kalau sini 7, bermaksud kamu mesti 7 kat sini. Darab dengan, letak 7 dekat sini, 7 darab 4. Dia mesti ada 7 kat sini. Kalau sini 2 tadi, teacher buat apa? 2 juga kat depan, dekat dengan dia. So, ini 7 darab 4, barulah buat set 7 darab set 7. Nampak silap. Set 7 darab dengan yang ini.
set 4. So ni 7 dengan 7 jadi 7 sahaja. Set 7 dengan set 7 jadi 7 sahaja. Darab dengan set 2 jadi 2. So less sekali dapat 14. Ni pun teacher dah tolong jawab dah. So kamu buat macam ni. Maksudnya kalau kamu perasan teacher dekat ke yang ni dengan yang ni. Why? Sebab bila yang ni dengan yang dekat, kamu akan dapat ni. Macam tu. Okay? Alright. So teacher rasa setakat tu saja hari ni. Please do your homework. And then please let me know if you can understand or you cannot understand this. Alright? Okay guys, thank you so much dan hantar assignment. This is crucially important. Please do send it to me. Terima kasih you guys. Assalamualaikum. Ada soalan tak sebelum tu?